Okey. Untuk peserta yang hadir ni, kita minta uh, boleh duduk depan lah, berdekat. Penuhkan depan lah, Cikgu Afi duduk depan. Kita ada ramai orang hebat-hebat ni hari ni. Ya. Ha? Tak payah lah. Sebab dia direct kat sini. Okey. Sekejap, mic ni okey eh? Okay. Okey, Assalamualaikum semua. Sebelum kita teruskan, first kali boleh tak komen, suara kita jelas tak? Partisipan yang masuk online ni boleh komen tak? Jelas. Jelas lah. Puan Zuraida jelas. Okey, partisipan lain boleh komen dekat bahagian chat ya. Jelas ya. Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah jelas Kita ada berapa orang pagi ni ni? Okey, Alhamdulillah. Ini pun dah terlambat 10 minit ni. Sebab pukul 11 kita mula slot Puan Aisyah pula. Okey ya? Okey. Untuk yang fizikal pun masih ramai yang belum sampai sangkut tengah jam kot. Okey. Tapi tak apa, kita terus mulakan sebab kita dah ada jadual kita. Okey. Okey, kita buka dulu majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey. Okey, pertama-tama sekali saya ucapkan selamat datang kepada semua yang hadir pada pagi ini. Terima kasih untuk semua yang telah mendaftar seminar, sama ada yang mendaftar secara fizikal dan juga online. So untuk kali ini kita buat hybrid dua-dua, sebab ramai juga yang katanya balik kampung dan sebagainya tapi nak join juga. Jadi Alhamdulillah kita buat juga online. So selamat datang Puan Zuraida ke program kita pada pagi ini. Itulah, kita orang semua dah bermimpi nak bergambar dengan Puan Zuraida. Tapi tak apa, kita bergambar secara online nanti ya. Okay. Cuma peserta yang join yang fizikal jangan risau, kita ada OT Aisyah lepas ni. Dan juga kita ada Dr. Mahdi pukul 1 hingga 2. Okay. So OT Aisyah dan juga Dr. Mahdi dia memang datanglah ke sini. Jadi kejap lagi kita boleh bergambar dan sebagainya. Okay. So kita boleh mulakan terus Puan Zuraida ya. Ya, ya Okey, boleh. Alhamdulillah untuk pagi ni saya harap untuk sesi kita ni kita akan open pertanyaan pada hujung. Puan Zurida, kalau peserta nak tanya tengah-tengah kita sembang ni, nak tanya apa-apa bolehkah, tu nak tunggu hujung baru kita nak open soal jawab? Puan Zurida, Ikutlah, ikut keperluan. keperluan okey. Macam ni, Uh-uh. kalau korang ada soalan, korang just tanya je dekat bahagian chat ni. Puan Zurida nampak kat bahagian chat kan? Okey, kita ada untuk online kita ada bahagian chat. Untuk yang dekat sini, untuk yang dekat apa ni, yang dekat yang ada dekat sini, kalau rasa ada nak tanya soalan, datang je kat sini. Datang je kat sini. Saya bagi speciality kan. Duduk kat tempat saya ni, tempat penceramah ni. Okey. So, saya teruskanlah kepada soalan yang pertama kan. Okey, seperti yang kita tahu, untuk pengetahuan semualah, mungkin ada baru kenal Puan Zuraida dan sebagainya. Kalau saya kenal Puan Zuraida, first time saya kenal ada orang bagi video Puan Zuraida dekat TikTok. Dia kata cuba tengok ni influencer famous dalam bidang parenting. Lepas tu saya pun pergi, kan dia orang share video kan, dia orang share link lah. Dia kata bagus cara dia explain pasal parenting. Saya pun tengok satu, memang best lah kan. Memang pada saya apa yang Puan Zuraida share dekat TikTok tu sangat menginspirasikan, sampai kan saya rasa macam setiap video tu saya kena dengar betul-betul sebab kita nak dapatkan input dia betul-betul. So saya kenal Puan Zuraida sebagai seorang influencer yang berkongsi tentang parenting di TikTok.
Dan masa tu saya tengok, masa tu lah, sekarang saya tak pasti berapa, saya nak kena buka balik TikTok. Follower Puan Zuraida 500,000. Betul kita orang semua wow. Kan? Sebab berkongsi tentang parenting, ada 500,000 follower. Macam dahsyat juga sebab orang parenting ni biasa tak adalah ramai sangat follower kan. So bila Puan Zuraida ada 500,000 follower tu kita macam kagum lah macam tu. Okay, so boleh tak Puan Zuraida cerita sikit okay, soalan pertama lah dulu tentang diri Puan, dan latar belakang dan apa-apa lah yang Puan rasa yang menarik yang Puan nak share. Dan kenapa Puan rasa macam sudi bekerjasama dengan Mami Happy sebab kita baru je macam berjumpa dengan Puan Zuraida untuk approach kan. Apa yang Puan rasa menarik pada Mami Happy untuk Puan bekerjasama bersama-sama dengan kita, okay? So Puan Zuraida boleh share. Terima kasih Puan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih sebab Puan jemput saya datang, bukan datang secara virtual lah pada hari ini. Dan saya nak minta maaf juga sebab saya tak boleh nak pergi sana. Sebab saya bagi tahu dah, hari ini hari jadi birthday ayah saya. Jadi biasanya kami ada program kat rumah, kampung semua adik-beradik pun balik. Jadi susah sikit lah saya nak ke sana. Okay, so kalau siapa yang kenal saya, nama saya Zuraida binti Ahmad Syahimi. Okay. Tapi saya guna singkatan Zuraida Syahimi je lah. Saya asal daripada Kuala Kangsar, Perak dan memang menetap dekat sini lah. Balik kampung lah. Balik kampung lah orang kata kan. Saya dah berkahwin, ada 4 orang anak. Ada seorang anak susuan, tambah lagi seorang anak susuan dan tambah lagi seorang lagi yang keguguran je lah. So ada 4 orang lah dengan saya sekarang. So ada anak saya ada seorang perempuan, ada 3 orang lelaki. Daripada umur 16 yang paling dewasa, yang paling besar sampai umur 4 tahun yang paling kecil. So yang 4 tahun yang bongsu ni lah yang masa tahun 2019 masa saya lahirkan dia akhir Julai. Okay, akhir Julai. Tak lama lepas tu kita dah start PKP kan. Jadi start daripada situlah mula. Bila kita dah ada anak kecil yang lain dah besar-besar dah. So bila ada anak kecil balik kita ingat balik apa benda yang kita belajar, yang kita apply dekat anak-anak kecil ni. So saya belajar dulu dekat UKM, Sains Pertuturan, masa dekat matrik sebab saya tahun yang tak perlu tunggu SPM, boleh terus masuk matrik. Dia ikut result exam yang lain. Tahun kami je yang ada, yang tahun lompat. Maknanya kita orang ambil matrik setahun je, tanpa tunggu result SPM, dah boleh masuk. And then terus sambung belajar. Masa tu saya dapat dekat, masa tu saya nak ambil medik. Tapi abang saya tak bagi saya pergi jauh-jauh kan. So kawan saya ni, ayah dia pengarah hospital Pulau Pinang masa tu. Dia selalu ikut, dia selalu tengok saya belajar macam mana. Lepas tu ayah dia suruhlah saya belajar biologi dengan dia belajar biologi dengan saya semua kan. And then dia kata, dia dah tanya dah dekat ayah dia, okay, sains pertuturan ni bagus, sesuai untuk kau, dia kata. Kau suka budak-budak, kau suka banyak cakap, sesuai. Kau ambil je, kau jangan cakap banyak, kau ambil je. Saya tak tahu apa-apa, masuklah. Masa tu saya batch ke-7 dekat UKM. Sekarang dah ada banyak dekat UIA ada, dekat USM ada untuk ijazah sains pertuturan ni. Lepas tu saya kerja sekejap dekat HUKM, Ceras. And then saya balik kampung lah. Saya balik kampung, saya kerja dekat Hospital Raja Permaisuri Bainon Ipoh selama 7 tahun. Sampailah satu masa tu anak saya kena pneumonia. Lepas tu dia 2 minggu, setiap 2 minggu sekali dia tak sihat. Bila hantar pergi taskar kan. Sampai saya decide untuk resign. Dan saya buka saya punya center sendiri sebab saya boleh urus masa saya sendiri. Okay, nak jaga anak saya tu lebih lagi. Masa tu umur dia dalam setahun 8 bulan. Okay. Kemudian saya pun terlibat secara aktif, bukan di balik tabir saja, di balik tabir lah juga, tapi secara aktif dalam pengurusan bisnes husband saya. Husband saya optometris and vision therapist. Okay. So banyaklah masa tu saya buat coaching kepada vision therapist macam mana nak jalankan terapi. Saya ajar konsultan dekat kedai cermin mata ni yang optometris ni macam mana nak menjual, macam mana nak bagi konsultasi dengan husband saya lah masa tu. So kami bekerjasama bersama-sama sampai kan budak-budak kan kalau datang nak cek mata selalu dia takut tau. Dia takut, tak nak. Ada yang datang daripada Penang dah 3-4 kali dah pergi kedai spek nak cek mata, semua dia takut. Tapi bila datang ke tempat kita orang dia suka sebab kita gunakan teknik yang kita tahu budak-budak suka, tak menakutkan semua. Sebab saya belajar dalam bidang tu kan. Okay, so itulah sedikit latar belakang diri saya. Ada apa pun nak tanya nanti boleh tanya lagi. Okey. Sekejap. Saya kecilkan. Okey. Exit tu sebentar Okey, terima kasih Puan Zuraida. Sekejap Saya kena pin dia.
Okay, terima kasih Puan Zuraida atas soalan jawapan tadi. Panjang perjalanan dia, luas pengalaman. Maksudnya Puan Zuraida ada pengalaman bekerja di hospital dan apa ni, kemudian buka center kan. Dia ada proses dia lah. Okey Puan Zuraida, seterusnya kita cerita tentang sambunglah tentang TikTok. Okey, jadi Mm-mm. sekarang Puan Zuraida, kami semua mengenali Puan Zuraida sebagai seorang influencer lah. Walaupun sebenarnya kalau ikutkan Puan Zuraida kata Puan Zuraida adalah speech therapist kan, betul? Kami Betul. kenal sebagai influencer lah, influencer yang ada 500,000 follower. Hebat lah, ni kira sangat macam, kalau orang dengar 500,000 follower ni macam nganga lah. Okay, so boleh tak Puan cerita bila Puan bermula dan berapa lama Puan bermula tu, masa tu berapa follower Puan mula-mula tu kan? Lepas tu, dan berapa lama proses tu daripada Puan mula dari zero hingga Puan nampak macam ada hasil dia, ataupun mungkin Puan boleh cerita income 4 angka tu Puan dapat bila? Macam kita jadi inspirasi lah, sebab sebenarnya yang datang dalam program hari ini ramai usahawan yang menggunakan TikTok sebagai medium untuk orang panggil bersosial lah. Dan bagaimana Puan menanggapi ada orang kata TikTok ni tempat nak buang masa. Yelah, video yang pelik-pelik semua ada kat TikTok kan. Macam mana Puan menghadapi benda tu supaya kita ni influencer berkongsi di TikTok tetapi tidak terpengaruh dengan benda-benda yang pelik-pelik dekat TikTok tu. Sebab dekat Mm-mm. TikTok ni ada macam-macam kan. So kita fokus Betul. kepada aku dah masuk TikTok ni nak menyampaikan ilmu, nak berkongsi ilmu, nak berniaga. Dua benda tu je. Sama ada nak menyampaikan ilmu atau berniaga kan. Okay, so Puan boleh share tak perjalanan dia supaya kami ni ramai yang baru mula. Even kami sebenarnya Mami Happy pun baru juga. Baru baru bermula untuk serius lah kan. Sejak Ogos baru-baru ni. So kita pun nak belajar daripada Puan lah sesuatu perkara yang insya-Allah semua orang pun boleh ambil ilmunya. Terima kasih Puan. Okey. Okey. So pagi tadi keluar satu video saya tahun 23 bulan 12 tahun 2020. Masa tu adalah satu video saya yang pertama yang viral. Dia tiba-tiba naik 1.1 juta lebih, and then masa tu saya punya follower daripada dalam berapa puluh berapa ratus terus jadi 100,000. Masa tu lah. Okay. So sebenarnya saya sebenarnya macam saya bagi tahu, saya terlibat secara aktif dalam pengurusan bisnes husband saya. So masa awal-awal tu saya memang melatih tim-tim kami ni untuk buat video. Tapi masa tu tak ada TikTok. Tak ada TikTok. Jadi kita buat video dan kita ajar untuk buat konten dekat YouTube. Okay. Tapi saya tak ada buat video. Bila saya buat video je kan, abah saya duk pergi hentam. Apalah buat video macam ni, macam ni, macam ni kan. Ada komen yang paling setia nak komen kan. Sampailah satu masa awal-awal tu saya ingat lagi saya buat video resipi-resipi. Adalah 2-3 resipi sebab saya bukan pandai masak sangat pun. So resipi-resipi tu resipi mak saya nak simpan. Sampai satu masa tu kan PKP. So masa tu saya ingat lagi saya pergi klinik, and then lepas pergi klinik tu masa tu saya keluar berdua dengan husband saya, anak saya tinggal. Anak-anak semua tinggal sebab tak boleh bawa keluar kan. Lepas tu kita orang pergi makan kat kedai mamak. Makan roti canai masa tu. Lepas tu saya ingat lagi masa tu dah lama tak dating lah berdua kan. Lepas tu nampaklah ada emak dengan anak seorang agak besar dalam 5 tahun, dia tengah makan. So masa dia tengah makan tu nampak cute lah, kita pun teringat lah dekat anak kita. Masa tu mak mertua saya dekat rumah rasanya. Sebab tu saya tinggalkan baby masa tu. And then tiba-tiba kan kita tengah duduk makan diam-diam semua ni, tiba-tiba satu bunyi yang bising. Mak ni menjerit. Menjerit-jerit. Dia kata apalah, ditibai anak dia ni, disepak berkali-kali. Pukul berkali-kali. Sampai aneh yang dekat mamak tu dia, tak apa, tak apa, tak apa. Rupanya air dah tumpah. Sebab memanglah kalau dah letak cawan tu dekat meja dengan budak yang tak sampai tinggi dia, memang senang lah air nak tumpah kan. Tadi sweet je. Tiba-tiba semua berubah. Sampai anak tu tiba-tiba menangis-nangis. Aneh tu tolong lap, tolong gantikan air. Tak apa, tak apa, saya tolong. Okay, sampai kan husband saya cakap, awak tahu sesuatu, kenapa awak tak buat konten tentang ni? So itu starting dia. Dan kalau perasan masa PKP kan, kita boleh dengar kita punya jiran-jiran keliling. Saya duduk rumah teres yang berjiran-jiran. Jadi kita boleh dengar depan, belakang, bergaduh. Ada yang menjerit dengan anak. Dan ada juga jiran saya ni memang ada anak autism. Sampai saya pernah dengar sekali husband dia cakap, aku tak tahu dah nak buat apa dengan kau ni. So kita tahu something, kita ada rasa satu tanggungjawab, satu panggilan untuk share. Okay, sebab dia mungkin tak nak bagi berkongsi. Walaupun kita berjiran, tapi kita tak boleh nak share. So saya start buat video daripada situ.
Sebab masa tu kita pun tak ada jumpa passion. Dan anak saya pun masih kecil, so saya boleh buat video masa tu dekat rumah. Okay. And then um, bila saya buat video tu, dia saya rasa dalam 1, 2, 3 video dia terus naik. Mungkin sebab um, bila kita nak buat tu, saya punya niat memang tak ada pun nak viral. Tapi tiba-tiba viral. Dia tiba-tiba naik. So mungkinlah uh, kalau macam betul kita punya niat tu, Allah akan tolong. Dia tiba-tiba je naik tanpa saya minta. Okay, follow lah saya. Kalau perasan saya tak pernah pun minta. Okay, kalau nak tahu follow saya. Tak pernah pun. Okay, sebab saya tahu orang yang betul-betul nak belajar, dia akan tengok. Okay, dan macam Puan cakap tadi, Puan dapat video saya daripada orang share kan. Macam baru-baru ni masa saya pergi pesta buku dekat Selangor tu, SIBF tu, ada seorang adik ni, dia dalam umur belasan belasan tahun, dia masih lagi belajar. Dia kata dia yang selalu share dekat group family, dekat abang dia nak buat dengan anak saudara dia tak ada anak lagi, tak kahwin lagi. So follower saya ni bukan saja daripada ibu ayah, dia daripada orang yang bakal menjadi ibu ayah pun ada. Okay? Dan banyak juga abang-abang, kakak-kakak, dia nak didik adik dia tu macam mana. Sebab kadang-kadang dia tahu ada something wrong, yang dia dah dapat kesedaran untuk didik. Okay. So, masa kita buat video tu, ada orang suka, ada orang hentam, ada orang yang marah, ada orang yang diterus PM saya, dia cakap, Puan, kenapa Puan cakap tak boleh ajar anak bahasa Inggeris? Sebenarnya masa tu, saya bukan cakap pasal bahasa Inggeris. Saya cakap kalau kita nak ajar anak satu bahasa, gunakan bahasa yang kita tahu dia boleh guna dekat rumah dan juga dekat sekolah nanti. Sebab kalau tak nanti, dia akan ada masalah dekat sekolah. Okay. Nanti dia cakap Inggeris seorang-seorang, dia cakap Melayu pun tak faham. Lepas tu macam mana dia nak berkawan-kawan kan? Rupanya dia punya IPA. Gaduh ni. Gaduh-gaduh. Kita pula jadi masa kat tengah-tengah kan. Saya cuma memberitahu. Okay, benda yang sebenarnya banyak terjadi. Banyak kita jumpa. Okay. Kalau perasan sebelum ni saya pernah kerja dekat KL, Bandar. And then bila saya balik Ipoh, dia jumpa macam-macam orang. Lagi macam-macam. Daripada yang memang tak pandai cakap Melayu langsung, cakap bahasa Cina, Mandarin, Hokkien saja, sampaikan ada yang bercampur-campur bahasa dia. So benda tu macam-macam yang jadi kan. Okay. So kalau dekat TikTok, yang bagusnya kita boleh tekan button not interested Puan. So kalau kita tak suka video tu, kita tekan je lah not interested. So video yang menari, yang kita rasa tak suka, yang ganas, yang kita rasa, kan ada video orang yang dia menghentam je, dia cari salah je. So dia akan bagi efek ke emosi kita kan. So kita uh, buang je daripada pandangan kita. Dan saya selalu juga, baru-baru ni saya share dengan anak saya yang sulung tu, saya cakap, apa yang kamu buat, apa saja cita-cita dia, kita boleh pilih. Kita nak jadi orang yang memberi atau orang yang menerima. So kalau macam orang yang menerima ni, dia terima je apa saja yang dihidangkan dekat dia. Contoh macam video konten kan, dia tengok je. So dia akan consume banyak. So kalau kita nak atasi cara kita consume banyak tu, kita give. Buat video, kita yang share. Contoh lagi kan, kita nak atasi masalah kita suka shopping sangat kat TikTok. Okey, kita jual pula. So bila kita jual, kita tak fokus kepada nak membeli sangat. Sebab kita tahu kita nak kena give banyak. So kita boleh pilih, kita nak jadi banyak giver, nak jadi giver ataupun receiver. So itu benda yang startingnya lah Puan. Secara ringkasnya. Okey. Okey, terima kasih Puan Zuraida. Okey. Mm-mm. Cuma ada satu soalan tadi yang Puan tak jawab lagi. Okey. Dia menarik nak tahu daripada Puan mula tu sampai Puan Mm-mm. mungkin Puan rasa TikTok Puan mendapat perhatian, ada follower yang ramai. Itu berapa lama tempoh dia? Tadi Puan beritahu ada satu video FYP terus Naik. ya. Berapa lama tempoh dia tu? Saya rasa dalam 1 minggu, 2 minggu macam tu. You dah Dia sangat sangat sekejap. Tapi dia hanya berlaku selepas saya decide saya nak share. Sebelum tu saya memang jadi macam orang yang tak apalah, biarlah saya tahu, biar saya buat dekat klinik je. Tak payah orang tahu pun tak apa. Okay, bila saya decide, okay, ini masa saya nak share, saya nak bagi tahu, saya nak bantu orang lain. Memang kita punya niat macam tu. Awalnya memang macam tu. Dan saya selalu ingatkan diri saya, walaupun kita dah ada ramai follower, ingat balik niat kita tu kenapa? Kenapa kita start? Faham? So kita sebenarnya, saya teringat ada seorang sahabat saya baru ni dia beritahu saya. Dia kata dia record video dan dia tak ada niat pun nak orang panggil niat viral ke apa. Tapi video tu pergi viral sebab dia kata masa dia share tu, dia memang share orang panggil ikhlas dari hati. So dia bagi tips untuk viral sebenarnya.
kita kena share ikhlas dari hati lah. Itu antara salah satu dia lah. Sebab kita share ni tentang pendidikan kan, tentang Betul. parenting. Itu antara Mm-mm. tips dia lah. Oh, jadi kira Puan punya case ni, kira daripada Puan mula tu cepat jugalah, seminggu macam tu lah. Okay. Mm-mm. So, maksudnya sebenarnya konten Puan masa tu tentang apa? Yang masa first video yang viral tu. Masa tu saya ajar macam mana ajar anak bercakap. Oh, okay. Macam mana nak Hmm. ajar dia cakap kan? Nanti Ah, Puan ah, boleh share balik link ni kot. ah. Mm-mm. Kita boleh So share balik bagi orang lain tengok video tu macam mana. Ha. dia masuk dekat majalah-majalah lah, Facebook, apa, uh, yang glamour semua tu. So benda tu lagi dia buat sharing. Lepas tu ada banyak lah orang yang kenamaan, macam ada yang artis-artis yang share saya punya video. Lepas tu ada tuanku permaisuri apa, uh, wife tu yang Johor tu yang share saya punya video juga. So menyebabkan lagi ramai orang kenal. Maksudnya sebab video tu sangat-sangat memberi kesan kepada orang. Itu yang menyebabkan video tu viral dan Mm-mm. dan pada masa yang sama follower pun naik. Kiranya kenaikan tu daripada Puan masuk TikTok tu dia sangat cepat lah. Dia sangat Mm-mm. pantas Dia lah. sangat cepat. Okay. Ya. Mm-mm. TikTok sebenarnya memang kalau konten yang kita sampaikan tu kena, dia memang sangat cepat lah. Okay, terima kasih banyak Puan Zuraida. Okay, untuk sahabat-sahabat kita yang baru sampai, minta maaf kerana sesi Puan Zuraida kita buat secara online sebab Puan Zuraida dia apa ni ada urusan keluarga. Cuma untuk lepas ni ada penceramah selepas ni itu Puan Oti Aisyah dan juga siapa ni Oti Aisyah dan juga Dr. Mahani. Dia akan insyaAllah di live lah di sana di sini. Okay, jadi kita sambung soalan seterusnya. Okey, Puan, kita tahu dekat TikTok, Puan banyak kendalikan soalan, banyak buat konten berkaitan dengan perangai anak-anak kan. So, Mm-mm. apakah isu yang selalu dihadapi oleh parents dalam mengendalikan anak-anak dan macam mana Puan sebagai influencer memberi solution? Misalnya, macam mana Puan, Puan dapat, macam tadi yang Puan kata, Puan dapat idea buat konten bila Puan tengok keadaan di sekeliling kan, masa PKP dan sebagainya. Dan so mungkin guideline untuk kami bila kami nak menyampaikan sebab kami semua dalam niche kanak-kanak ni, kita bercakap tentang produk kanak-kanak, buku kanak-kanak kan. So mungkin kami pun akan menyampaikan topik yang lebih kurang sama lah, tak jauh beza. Jadi mungkin ada advice Puan, maksudnya macam mana kita nak kami ni sebagai insyaAllah lah orang yang akan menyampaikan juga apa yang macam mana kita perlu sampaikan kepada parents tentang isu-isu yang parents tu sendiri hadapi. Jelas? Okey. Okey soalan? Jelas. Okey. So antara soalan yang banyak ditanya, dia macam-macam. Dia daripada ibu parents yang baru ada anak, contohnya anak menangis lah, anak tak boleh tidur lah, toilet train lah, ketagih gadget lah, anak remaja macam mencuri, bercinta, tengok video lucah, banyak. Ada juga daripada, macam saya bagi tahu tadi, abang, abang kepada adik dia. Contohnya abang ni tafiz, dia mah duduk asrama je. Lepas tu bila dia dalam PKP, dia tengok adik dia yang umur 4-5 tahun, dia selalu kena pukul dengan mak dia. Dan mak dia duduk dalam bilik je dengan ayah. Kan kita dekat rumah masa PKP, mak dia duduk dalam bilik je dengan ayah, tutup pintu. Mungkin nak pasang aircon, kita tak tahulah kan. Tapi dia nampak keadaan tu tak bagus. Lepas tu tiba-tiba adik dia kena pukul. So dia akan tanya soalan, macam mana nak buat dengan adik dia. Ramai juga yang tanya macam mana nak buat dengan adik dia, and then ada yang ditanya dengan mak dia. Contohnya dia bagi tahu mak dia dah seminggu, 2 minggu tak bercakap dengan dia. Sampai ayah dia bagi tahu anak tak gunalah apa semua kan. Mesej bagi tahu sia-sia je lahirkan kamu, jaga kamu. Dia masalah-masalah hati ni banyak sebenarnya. Sampai kan bila kita tengok punca dia, oh sebab dia tak mandi. Simple je punca dia. Tapi sebab masalah komunikasi, okay, masalah komunikasi tu berkait dengan bidang saya, speech therapist. Sebab kami bukan jumpa budak-budak saja, kami jumpa orang dewasa juga. Okay, dan itu sebab saya banyak share tentang komunikasi sebenarnya. Okay, kalau kita sebagai influencer ni, kita nak buat konten, kan? Kita nak buat konten, kita tahu kita dalam bidang bagus, yang bagus sebenarnya, yang bagi manfaat ke orang. Kita memberitahu produk-produk macam daripada Mami Happy. Kenapa saya setuju tadi? Saya tak jawab soalan Puan ya. Sebenarnya masa PKP tu saya dah tengok dah produk Mami Happy daripada adik Puan yang optometris tu. Dia ada share Oh, juga. Okay, lepas tu saya cakap, wah baguslah produk ni. Tapi saya tak tahu siapa punya. Macam mana diorang dapat produk ni? Baguslah produk ni. Saya just cakap-cakap je lah. Tapi saya tahu benda tu bagus. Tapi masa tu tak sesuai untuk anak saya, dah masuk sekolah rendah. Yang kecil tu kecil lagi. So mungkin
saya tak belilah lagi masa tu sebab tak ada keperluan. Dia pun baru 4 tahun kan yang kecil tu. Masa tu saya dah tahu dah produk ni. Tapi saya tak kenal lah. Saya tak kenal lah puan siapa, macam mana. Saya tahu juga kawan-kawan saya ada yang menjual juga produk Mami Happy. So tipsnya bila kita nak buat, kita sebagai influencer, kita nak buat content, kita nak kena share benda yang kita tahu je. Sebab apa? Kalau benda tu kita tak tahu, lepas tu kita share, nampak sangat fake dia. Macam nak cakap ya, nampak sangat fake and then kita boleh tahu orang tu dia just baca and then dia terus share. Sebab tu kalau dalam bidang kita ni, kalau bidang pendidikan kanak-kanak ni, teruskan menuntut ilmu, teruskan belajar. So kalau macam saat lagi Dr. Mahani ada datang, tanya kat Dr. Mahani betul-betul. Kenapa dia buat produk tu, apa, sampai kita betul-betul master dengan benda tu. Kalau kita betul-betul master, and then kita percaya benda tu bagus, benda tu akan terus datang. Macam kita cakap tadi, macam Puan cakap, datang daripada hati. Benda tu tak akan jadi kalau kita tak ada ilmu. Kita tak ada ilmu, kita tak boleh nak buat benda tu. So biasanya kalau perasan saya punya konten pun, saya hanya jawab soalan yang saya tahu. Contoh, macam kalau soalan tu tentang penyusuan, walaupun saya menyusukan anak, tapi saya tak akan jawab soalan tu. Saya mungkin kalau dia tanya secara personal, mungkin di message, saya akan bagi saya punya cadangan. Contoh lagi macam anak tu lambat berjalan. Saya tahu jawapan dia macam mana nak buat, tapi saya tak akan jawab soalan tu. Sebab saya tahu saya bukanlah pakar dia. So hati-hati dalam konten yang kita nak buat. So kita kena buat konten yang kita pakar je. Kalau kita buat konten yang kita tak pakar, orang akan nampak kita lagi tak pakar. Dia lagi tak percaya dekat kita. Tambah lagi Mami Happy dia ada banyak produk. So orang akan ulang-ulang membeli. So nak orang ulang-ulang membeli ni, kita kena ada trust. Kena buatkan dia percaya. So nak buat dia percaya, kita kena percaya dengan konten yang kita buat dulu. Okay? Lepas tu, bagi saya influencer ni datang dengan tanggungjawab. So orang akan ikut, orang akan percaya, orang akan buat. So jangan ambil kesempatan untuk buat video yang viral yang menekan-nekan orang. Okay, orang mungkin akan beli tapi dia akan touch and go. Itu yang jadi sebab kami kalau dalam bidang perniagaan optometri ni, kita dah lama, dah daripada anak saya umur 16, so daripada dia lahir lagi, sebelum dia lahir lagi dah ada dah bisnes tu. So kita tahu orang akan datang dan pergi kalau dia tak percaya. Tapi kalau dia percaya, dia akan datang dah jadi regular customer. Dia akan rujuk kepada kita. Sebab tu kita jangan, kita kena cakap clear communication. Maknanya kita bagi tahu benda ni bagus untuk apa kelemahan dia. Kalau buku tu tak sesuai untuk budak umur 4 tahun, kita cakap, ini sesuai untuk setahun. Ini tak sesuai. Cakap terus terang. So jangan tipu-tipu, jangan nak inilah produk untuk semua orang. Itu kita terlalu overclaim. Okay, macam saya pun ada prinsip saya bila saya buat konten. Contohnya saya tak nak malukan orang lain, saya tak nak compare kan, ini idea dia ni tak bagus. Idea ni dia bagus. Saya tak nak buat macam tu. So saya tak nak jadikan juga saya punya medan video tu sebagai tempat orang bergaduh. Pernah terjadi sekali. Masa tu saya komen, saya share video, ada orang tu dia kata dia nampak mak ni dia bagi anak dia main gadget, bagi tengok handphone je dekat shopping mall. Kesian budak tu. Saya share lah, saya komen balik semua kan. Lepas tu dia orang jadi media pergaduhan pula. Terus saya delete video tu sebab saya tak nak jadikan tempat saya ni sebagai media pergaduhan. Sebabnya kita nak orang tu dapat idea kita tu tanpa kita compare, tanpa kita menjatuhkan orang lain. Okay? Dan antara konsep lain, tak perlulah nak menari-nari, tak perlu pun. Saya yakin kebanyakan yang ada dekat sini ibu ayah, ada cikgu juga ke? Ada cikgu kan mungkin yang tahu benda tu bagus, macam mana kita tahu macam mana benda tu boleh memberi manfaat bukan saja kepada anak tu tapi kepada mak dia. Kadang-kadang mak dia tak tahu, tapi bila kita bagi idea macam mana nak buat, mak tu tahu macam mana nak buat. Ada cikgu kat sini. Okay. So apa yang kita buat tu, dia bukan dah tentang kita nak orang nampak kita tu macam mana, macam hebat sangat. Tak ada. Tapi saya punya konsep, kita akan bagi tahu benda yang mungkin orang lain tak nak bagi tahu. Contohnya macam orang mungkin nak cakap, jangan buat macam ni, jangan buat macam ni, jangan buat macam ni. So saya selalunya akan gunakan konsep sebab kita nak bisnes long term kan, jangka masa panjang. Macam saya cakap, kita tak gunakan cara menakut-nakutkan orang. Contoh macam kami banyak jumpa kes juling dekat center yang husband saya uruskan ni. So kita tak cakap, okay, jangan guna smartphone, nanti jadi juling. Kita tak cakap lah macam tu.
So kita ubah ayat kita. Kita cakap, okay, kalau guna smartphone ni ada risiko nak jadi macam ni. So macam mana kita nak atasi masalah tu? Macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Ada cara dia. Kita terus bagi dia tips. Bukan saja kita nak membuatkan dia rasa bersalah, menakut-nakutkan dia saja. Tapi kita terus bagikan dia solusinya. Apa yang dia nak buat. Supaya dia boleh terus apply. Okay. Ada soalan? Ada yang datang tadi nak tanya soalan ke? Okey, kita buka soalan dulu Puan ya. Okay, Sebab boleh. kita baru sampai. Oh, okey, Alhamdulillah. Okey, Aisyah kita baru sampai. Orang hebat. Okey, ada lagi tak yang nak tanya soalan dulu? Peserta dia nak tanya soalan. Cikgu Wafi. Cik Dah dia nak tanya soalan. Ni bukan senang ni nak dapat Puan Zuraida boleh bercakap ni. Biasa kita boleh tengok dia dekat TikTok aja, kat dalam video je. Ada nak tanya soalan? Sebab saya ada banyak soalan ni. Ha. Ya? Okey, kejap kita tengok dekat online. Ada tak yang ada tinggalkan soalan? Okey, untuk yang dekat online boleh komen dekat chat kalau ada soalan boleh komen dekat chat. Kita tengok sekejap dekat soalan. Okey, ada orang tanya soalan. Amani Peter tanya. Okey, lama. Ada beberapa soalan. Boleh tahu kekerapan konten TikTok Puan Zuraida dalam masa sehari? Ada guideline tak kita kena post berapa konten dekat TikTok dalam masa sehari? Okey, itu soalan dia. Okay. Kemudian, kita satu. Puan Zuraida jawab satu-satu Okay, nanti saya lupa soalannya kan? Okay. So, kalau ikutkan sebelum ni saya update at least satu video sehari kan? And then saya buatlah lagi. Bila saya ada masa, saya update je lah. Tapi sampai satu masa, start daripada, tak silap saya, daripada bulan 9-10 hari tu, saya dah start buat 4 hingga 5 konten sehari. Tapi kadang-kadang saya tak boleh nak edit semua dengan cepat. So, at least 2, pagi, petang. Ataupun kalau 4, biasanya saya akan buat macam ni. Sebelum breakfast, 1 saya edit. Lepas tu sebelum lunch ke, selepas lunch ke, kita edit lagi 1. And then petang, and then malam. Dah ada 4 video. Dan video ni sebenarnya saya dah rakam awal. So dalam saya punya handphone, dah ada dalam 20 konten yang memang kita dah rakam awal, jawab soalan. Macam tu. So konten tu dia kena ready lah. Dia kena ada. Bank konten tu sentiasa ada. Okay, Puan Fadilah Sentiasa Kamarudin ada. tanya, Puan Fadilah tanya, berapa lama Puan Zahira spend masa untuk buat konten dalam sehari ataupun seminggu? Maksudnya untuk shoot, untuk editing. Mungkin sebab ialah mungkin dia orang tanya sebab dia orang nak guideline as a mat. Kita ni ramai kat sini mak-mak orang juga, ayah orang juga kan. So kita ada masa dengan family apa semua. So berapa masa dia peruntukkan, berapa jam? Okay, biasanya saya akan tengok apa yang saya nak buat konten tu awal. Okay, mungkin waktu malam sebelum tidur tu saya dah check dah apa. Oh, ni konten ni tajuk ni boleh buat. Apa dia point-point dia. Kita dah buat point dia siap-siap. And then, saya akan rakam dalam setengah jam. Mungkin seminggu sekali ataupun paling lama pun sejam lah. Seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Dan dah cukup dah. Dah berbanyak-banyak dah konten. Satu video mungkin dalam 2 minit, 3 minit. Tapi kalau tengok video saya panjang-panjang kan, Puan cakap kan. Memang panjang-panjang. Ini lebih kurang sejam lah sehari. Tapi bukan tiap-tiap hari. Mungkin dalam seminggu sekali, ya. Tapi saya nak share tips dia. Kita hanya akan dapat kita punya mood bercakap tu. Okay, sebab saya pun dalam bahagian komunikasi ni kan. Kita akan dapat mood kita bercakap buat konten tu selepas video yang ke-10 kita rakam. So sekali rakamlah 20 video terus ke. Tengok. Yang ke-10 tu paling best. Lepas tu kita akan dapat tune dia. Faham. Okay, so jangan rakam satu-satu video saja. So kena rakam banyak terus. Banyak terus. And then kita pilih lah. Ada yang tak jadi, ada yang jadi kan. Faham. Record banyak terus lah. Lepas tu kemudian mungkin video yang ke-10, ke-11 baru okey. 1 sampai 9 tu tak jadilah. Tak jadi. Okay, faham. Sangat memahami. Bukan satu terus jadi kan? Bukan satu terus jadi. Okay. So dengar tu ya. Bukan satu terus jadi ya. Mungkin video yang ke-10, ke-11 lah. Okay. Jadi, dan apa yang saya dapat simpulkan daripada perkongsian Puan Zuraida tadi, sebenarnya macam Puan Zuraida bagi tahu, bila kita nak bercakap, kita kena ada ilmu. Itu key yang paling penting lah. Kalau sahabat-sahabat semua perasan, Puan Zuraida ada jual e-course online kan? Dekat, maksudnya boleh beli dekat video-video Puan Zuraida lah. So, mungkin ada antara kita boleh dapatkan terus dekat situ, supaya at least kita ada knowledge yang betul. Sebab sebenarnya kenapa kami buat kelas hari ini? Sebab kita tak nak ejen kita ataupun affiliate kita bercakap dekat TikTok, tapi kita sebenarnya tak master pun benda apa yang kita nak cakap tu.
So betul lah macam Puan Suri cakap, kita kena ada ilmu dulu. Jadi kalau tak ada ilmu, kita kena pergi belajar, kena menuntut dulu. Kalau baca buku, baca biar bagi habis. Selalu baca kan baru baca sikit ya, satu buku surat lah. Satu buku surat ni bolehlah jadi konten. Okay, so ilmu sangat penting bila kita nak deliver knowledge. Bila kita dah ada ilmu, insya-Allah mudah seterusnya. Terima kasih banyak Puan Zuraida. Okay, soalan seterusnya untuk Puan Zuraida. Okey, boleh Puan ceritakan tak sepanjang kerjaya Puan sebagai influencer dekat TikTok ni, apakah usaha yang Puan lakukan? Contohnya lah mungkin Puan pergi kelas, Puan ada belajar dengan cikgu mana-mana kan? Ataupun macam mana Puan belajar editing video, yang mana kita kita tahu bukan senang juga nak edit-edit video ni kan? Dan apa lagi yang Puan rasa benda tu struggle lah untuk Puan buat supaya orang lain mungkin nampak. Itulah proses kita nak menjadi influencer tu. Okey, kalau cakap pasal usaha, ya, memang saya pun join juga kelas-kelas. Okey, dalam dan luar negara. Kelas-kelas macam mana buat konten, macam mana edit. Dan sebenarnya macam saya bagi tahu, kami memang buat kelas dekat tempat kami. Daripada sebelum ni lagi, memang cara nak edit video. Masa tu kita tak pakai CapCut, kita pakai LumaFusion. And then kita pakai apa? Banyaklah. Sebab kita, bila kita pergi buat outdoor apa semua, sebab kita nak buat konten masa tu dekat YouTube. Tapi bila kita guna TikTok, dia memang jadi game changer. Sebab TikTok, kita tak payah nak cari muzik, kita tak payah nak cari apps lain untuk cut. Okay, kecuali lah kalau kita nak tambah dia punya sari kata kat bawah tu, kita nak guna CapCut ke, kita nak bagi dia nampak lagi magic ke apa ke, itu lain. Okay, tapi sebenarnya dalam TikTok ni sendiri, dia dah sediakan satu platform yang senang kita nak edit video. Tekan je button, dah dia tengok dah muka kita tu, and then kita boleh edit-edit, potong-potong sikit, letak perkataan. Kalau tak sebelum ni, semua tu susah. Okay, kalau macam siapa yang pernah buat video YouTube sebelum ni, dia tahu. Memang susah nak buat daripada satu yang raw tu, kita nak edit kepada yang lebih baik. So, memang teruskan belajar. Saya pun memang terus belajar. Walaupun kita masa sebelum ni belajar dalam bidang speech therapy, speech science kan. Okay, tapi saya sentiasa belajar macam-macam ilmu. Bukan saja tentang parenting. Kita belajar juga tentang marketing. Kita belajar juga tentang selling. Kita belajar juga tentang macam-macam perkara. Contoh yang macam baru ni, saya tengah belajar buku tentang distracted. Ada 2 buku dekat saya ni. Indistractable and Mini Habits. Macam nak bina habit. So, teruskan belajar, teruskan membaca. Dan sebab ilmu tu bukan setakat kita masa kita sekolah je. Sebab apa? Sebab itulah inspirasi yang kita nak bagi kepada anak-anak kita pada masa akan datang. So, macam saya bagi tahu tadi, apa yang kita buat, dia kena start dengan kenapa. So, daripada kita nak tahu konsisten tu, kita kena tahu kenapa kita buat. Dia semua start dengan niat. Okay? Dan kenapa kita buat tu, dia boleh jadi ada macam-macam perkara. Saya boleh simpulkan kebanyakan orang, dan termasuk saya sendiri, mungkin ada at least 3 sebab kenapa dia buat benda ni. Yang pertama, mungkin dia nak tambah pendapatan. Okay, sebab kita tahu dengan pendapatan, kita boleh, macam saya suka baca buku. So, saya boleh beli buku lagi, saya boleh masuk kelas lagi, ataupun kita boleh bantu keluarga, bantu suami. Kalau macam dulu, masa dulu saya pun ada juga buat jual buku. Beli, borong kan, and then kita jual kan. Saya pun ada buat benda tu. Sebab saya sukakan buku. So, saya jual buku kanak-kanak, import semua. Dan harga dia sangat mahal. Dan bila kita nak kita pegang stok, kita nak habiskan tu berbulan-bulan juga kalau kita tak ada strategi. Tapi macam sekarang, daripada rumah saja, kita boleh jual. Dan benda tu bukan saya yang postkan, bukan saya yang balutkan. Kalau tak dulu, setiap satu benda tu kita kena tangkap gambar. Jadi benda tu susah kan. So, berbalik kepada kenapa buat tadi, yang pertama, nanti saya cakap panjang sangat pula kan. Okay. So, yang pertama mungkin sebab kita nak tambah pendapatan. Yang kedua, mungkin sebab diri kita sendiri. Saya selalu pesan dekat tim kami, bila kita buat video, jangan tengok kepada benda yang kita akan dapat saja. Tengok kepada benda yang dapat dekat diri kita. Daripada sebelum ni, tengok balik video kita kalau 2 tahun lepas, macam mana videonya. Dengan kita punya video yang sekarang. Ada tak beza? Jangan compare dengan orang lain, compare dengan diri kita je. So daripada dulu mungkin kita cakap tergagap-gagap, sekarang dah lancar. Kita cakap betul lagi tepat. Lagi precise. Bila orang tanya soalan, kita senang nak jawab. Okay, sebab kita dah biasa buat video. Kita dah biasa jawab. Macam saya pun saya ada kekurangan juga. Saya tak boleh nak buat live. Sebab saya tak ada masa untuk buat live. Okay. Tapi saya akan pastikan saya akan update video. Tapi kalau ada orang yang tahu, yang ada masa dan boleh ruangkan masa untuk buat live, gunakan kesempatan tu. Sebab tahun 2024, dia punya sistem dekat TikTok ni, dia mesti nak ada live juga.
Okay, sebab dia akan bantu naikkan follower tuan-puan. Okay, so yang ketiga adalah kita punya sebab tu adalah kenapa benda tu macam saya nak bagi inspirasi dekat orang lain, terutamanya kepada anak-anak saya. Saya nak tunjukkan dekat dia yang saya boleh gunakan TikTok ni, media sosial anak-anak ni sebagai cara untuk educate orang. Okay, supaya dia tak terpengaruh juga dengan benda-benda yang ada dekat social media tu. So macam mana dia nak tengok contoh kalau tak ada contoh yang baik? Kalau saya pun quit, okay, saya tak nak buat dalam konten. Betul, semua orang pun tak nak buat dah konten-konten yang bagus kan. So apa yang tinggal dekat dalam tu? Apa yang tinggal? So mungkin yang tak bermanfaat, yang prank-prank orang, macam-macam lagi. So bila kita buat, kita ada usaha untuk buat konten tu, benda tu dan benda tu bukannya dia boleh tengok setahun, bertahun-tahun dia boleh tengok benda yang sama kan. So itu akan jadi inspirasi kepada dia. So tengok balik, dan kita tahu Allah lagi suka orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Kalau kita tak boleh nak tolong orang, nak menyerang Israel ke apa ke, kita tahu. Masa tu saya fikir kan, saya tahu saya tak boleh ubah benda tu. Saya tak ada kemampuan nak buat benda tu. Tapi saya boleh ubah mungkin satu institusi keluarga tu untuk jadi lebih baik. Untuk anak-anak dia ni yang ada potensi tu untuk jadi lebih baik. Sebab banyak juga orang kat keliling saya, kita tahu anak dia tu bagus. Tapi sebab selalu dimarah, selalu dipukul, tak diberikan peluang untuk belajar. Sedangkan kita tahu, kita kenal budak tu pandai orangnya. Sampai dia kata, ikutlah, ikut flow je lah. Apa yang ada, lah. Dia tak kisah apa-apa dah. Okay? Ada yang dah masuk final year dah dekat universiti. Stop, berhenti. Buatlah apa saja, dia tak nak dah. Sebab daripada awal, kita paksa-paksa dia, kita tak ajar dia cintakan ilmu tu daripada awal lagi. So, tengok balik kita punya reason. Macam saya, bila saya start dengan apa yang ada je. Dengan apa yang handphone yang ada. Dengan lighting yang ada. Sampai sikit-sikit kita ubahlah. Kita tambah mic yang lebih baik. Sebab kita tahu mikrofon kena clear, baru orang dengar suara kita. Kita nak ada lighting yang lebih baik. Ni pun saya baru letak lampu baru ni. Saya punya tim teknikal husband saya je lah yang tolong saya set up. And then saya tahu saya punya tempat untuk rakam video dekat situ. And then saya duduk, saya terus rakam. So itu cue-nya. Saya tak ada kesempatan untuk buat macam orang lain. Mungkin ada kesempatan dia nak share tentang keluarga dia apa semua. So saya tak ada kesempatan macam tu. Saya just buat apa yang saya buat je. Okay. So satu lagi puan, bila kita nak cakap tentang konsisten, dia tak cukup motivasi je. Oh, saya ada motivasi yang paling tinggi. Lepas habis kelas ni saya nak buat bersungguh-sungguh 200%. Saya nak buat betul-betul. Saya nak jadi macam tu. Saya nak ikut macam dia, dapat C macam ni kan. Okay. Motivasi je dah tak cukup. Memang orang dapat kajian dah. Motivasi saja tak cukup. Kena ada kesungguhan dan juga disiplin. Sebab tu macam saya dah buat jadual. Biasanya saya akan buat advance jadual dalam sebulan awal. And then saya akan susun balik seminggu awal. Jadi biasanya malam sebelum tidur saya akan tengok apa balik saya nak buat. Kalau malam tu saya tak sempat nak buat, pagi esok sebelum buat apa-apa ambil 5 minit, kita tulis apa kita nak buat hari ni. Contoh macam saya punya KPI, okay, at least satu hari mesti update satu video. Kalau tak sempat tak apalah, esok aku kena ganti 2. Contoh macam tu. Tanpa perlu tengok berapa view. Jangan tengok kepada hasil, tapi tengok kepada aktiviti yang kita buat. Supaya kita tak cepat penat. Kalau kita tengok hasil je, kita boleh cepat frust. Kita susah nak konsisten sebab kita hanya bergantung kepada hasil. So, set goal awal, buat to-do list dan buat juga not to-do list. Not to-do list tu contoh, okay, saya cuma nak tengok drama dekat TikTok ni. Oh, saya tak boleh tengok. Ada limit dia. Kena bagi limit. Jangan terhanyut dengan konten-konten yang dekat TikTok tu. Okay? Dan jangan terhanyut, tengok dah sejam. Memang dah dibuat research, kalau kita pegang handphone, kita kena ambil masa 20 minit balik nak bagi fokus balik kepada apa yang kita buat. Saya pun kadang-kadang ada masalah yang sama. Tapi kita tahu, okay, kita cuba. Okay, next kita kena capai apa target-target kita ni. Dan kalau orang buat kajian kan, dia kata, bila kita buat list, to-do list kita, bila kita pangkah je, oh ini dah berjaya buat, itu dah satu kejayaan yang besar untuk kita. Okey, terima kasih banyak Puan. Okay, so last question Puan. Sebenarnya saya ada 2 soalan. Tapi mungkin saya boleh rangkumkan 2 soalan ni jadi satu soalan je Puan sebab dah nak tinggal 10 minit je. Saya rasa 2 soalan ni sangat penting. Okey, soalan yang keenam, sebagai speech therapist, apakah perkara yang Puan rasakan ibu ayah wajib tahu tentang perkembangan anak-anak? Which is saya rasa yang Puan tekankan tadi ialah communication kan, yang mana kita tengok masalah family, keluarga kan.
sama ada antara ibu bapa dan juga anak, masalah antara suami isteri itu sendiri juga sebenarnya berpunca dari masalah komunikasi, betul tak Puan? Kan? Okey, jadi mungkin Puan boleh ulas kat situ, dan kemudian soalan ketujuh, macam mana Puan seimbangkan tugasan Puan ialah sebagai isteri, ibu, ada influencer, dan mungkin Puan ada juga tugasan sebagai speech therapist. So macam mana Puan susun jadual kerja seharian supaya semuanya seimbang? Okey, itu dua soalan terakhir lah untuk Puan. Okey, yang pertama tadi sebagai speech therapist apa dia, Puan? Apa perkara penting yang parents patut tahu Okey. tentang Okey, perkembangan kalau anak? kalau kita cakap tentang benda yang sekarang ni, yang jadi sekarang, saya rasa semua orang patut tahu speech delay yang orang cakap dekat internet tu bukanlah speech delay daripada term speech therapist. Okay? Sebab semua benda orang dah cakap, oh ni speech delay, ni speech delay, ni speech delay. Sebab dalam terapi, dalam speech therapy, dia ada 3 bahagian. Speech, iaitu berkaitan dengan pertuturan. And then language, bahasa. Dan yang ketiga adalah komunikasi, communication. So kalau kita tahu anak speech delay, anak tak speech delay tak semestinya anak autism. So anak autism ni biasanya ada masalah dengan komunikasi itu sendiri. Okay, anak yang speech delay, dia tak semestinya tak boleh bercakap tu dia jadi speech delay. Kita kena tengok dia punya tahap perkembangan. Sekurang-kurangnya satu perkataan pada umur 1 tahun dia dah ada. Kalau dia tak ada tu, kita tengok sampai umur 1.5 tahun. So kita tak boleh nak katakan semua budak speech delay. Sebab tu kalau tengok, saya akan bagi tahu, rujuk kepada pakar, pergi bawa anak jumpa pakar kanak-kanak dulu. Sebab pakar kanak-kanak akan rujukkan pula kepada speech therapist, kepada occupational therapist, kepada audiologist untuk cek pendengaran. Bayangkan kita punyalah recommend buku ni apa semua kan. Rupanya anak tu dia ada masalah pendengaran. Kalau orang besar, dia ada masalah pendengaran sikit je pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Okay, mungkin ada budak ni, ada seorang patient saya ni, dia cuma ada masalah dekat high frequency sound. Bunyi-bunyi yang tinggi. So kalau nama dia Nabila, bunyi-bunyi yang rendah ni, dia masih boleh dengar bila orang panggil nama dia. Tapi bunyi-bunyi yang tinggi tu dia tak dengar. Jadi perkataan dia tak banyak. Dia cakap pun nyaring-nyaring dan menjerit-menjerit. Sebab tu kalau kita nak ubat, macam kita nak bagi ubat lah, kita nak rawat, kita kena tahu punca dia. Kalau tak nanti orang ataupun anak ni, kita akan start dengan tempat yang salah. Bila tempat yang salah, mana kita mula daripada perjalanan yang salah, dia akan jadi lambat lah. So sebab tu kalau boleh jangan overclaim. Jangan cakap, oh sebab alat saya ni lah, benda ni lah paling bagus. Sebab kadang-kadang ia tak sesuai untuk anak kita ataupun anak orang tu pada waktu tu. Kat dalam TikTok pun banyak juga mitos-mitos. Macam makan lollipop, anak terus jadi pandai. Saya juga tengok video-video daripada tim Mami Happy yang bagi tahu tentang skill-skill yang perlu ada. Betul, sebab kalau kita tahu speech therapy, anak belajar bercakap ni, dia bukanlah one night success. Dapat saja alat ni, esok boleh terus pandai cakap. Tak ada macam tu. Sebab dia ada skill-skill lain yang menyokong dia untuk belajar bercakap tu. Dia bukan seorang ataupun sekali kita buat, dia terus dapat. Kalau macam ada mak ayah tu, dia cakap, oh saya makan-makan ni, terus anak saya pandai cakap. Terus terror bercakap. Kita tengok balik, berapa kali dia ajar. Mungkin dah berpuluh tahun, 2 tahun dah dia ajar, lepas tu sekali tu dia bagi, tengok tiba-tiba anak tu boleh bercakap. Tak mustahil. Tapi kena tengok faktor-faktor yang lain, dan jangan bagi tahu benda tu terlalu hebat. Sebab apa? Ada tak dekat sini yang ada anak masalah speech delay ataupun anak masalah autism? Kalau ada dan kalau tak ada pun, faham tak perasaan ibu ayah ni yang sanggup buat apa saja untuk ubat anak dia tu, untuk rawat anak dia tu. Sebab tu kita kena bagi tahu benda yang benar, kita kena didik dia, guide dia sampai dia dapat benda tu. Pada saya pernah tanya juga sekat saya punya lecturer. Saya punya lecturer, saya tanya, oh orang tu dia cakap macam ni lah dengan pasal terapi ini. Dia kata, selagi benda tu bawa kebaikan, kita share. Tak apa. Tapi kalau benda tu terlalu terpesong, janganlah. Jangan sampai terlalu terpesong daripada benda yang sepatutnya. Ada banyak macam dia ada anak speech delay, sanggup ikut cakap, tak tahulah siapa yang bagi tahu dekat dia, sampai hanyutkan air hanyutkan duit lah dekat air. Sampai macam tu sekali, parents sanggup buat apa saja. So kita janganlah bagi dia harapan yang terlalu tinggi. Kalau anak tu ada autism, lepas tu kita kata, oh gunalah sembuh je ni, terus dia tak ada autism. Tak boleh macam tu. So kita kena bagi tahu yang benar. Sebab tu kita kena ada ilmu, kena tahu kenapa kena buat. So soalan puan yang last tadi apa ya?
Soalan yang terakhir tu, bagaimana Puan seimbangkan tugas sebagai isteri, Oh, susun kerja, jadual kerja. Sebab kita tahu kan, jadi cakap jadi isteri dengan ibu pun dah sibuk. Tambah lagi satu betul. tugas dosa. Lepas tu kalau Tambah cuti sekolah. ibu lagi kan, ada Cikgu Lily kita kan. Ramai juga yang berkerjaya. Jadi macam mana? Lepas tu nak buat video TikTok lagi. Nak bekerja lagi. Ya, so macam mana nak Okay. seimbangkan semua? Okay. Kalau kita nak seimbangkan apa benda semua tu, dia kena start jaga diri kita dulu. Okay? Jaga diri kita dulu. Sebab kita tak akan boleh buat semua benda tu kalau kita tak jaga diri kita. Jaga diri kita tu, contohnya fizikal. Jaga apa kita makan. Exercise. Kalau kita tahu, kalau kita makan benda ni akan membuatkan kita, badan kita lemah. Akan buatkan badan kita cepat marah. Akan cepat letih. Janganlah buat. Itu kita tahu, kita menzalimi diri sendiri kan. Contohnya macam, kalau saya tahu, kalau saya makan kek, mungkin emosi jadi tak stabil. Saya ada allergic tau. So, kalau saya tak nak, saya punya allergic ni kadang-kadang saya tersilap makan. Saya akan makan ubat yang bagi hilang allergic tu. Tapi saya tahu kalau saya makan ubat tu, saya akan jadi brain fog dalam 2 hari. So saya tak nak makan ubat tu, so saya jaga allergic saya. Dia jadi macam tak boleh nak berfikir dengan rasional tau. Sebab semua benda yang masuk dekat badan kita, kat otak kita, kat mulut kita akan mempengaruhi diri kita. Sama juga masuk kat otak. Kita tengok apa yang kita consume. Kita banyak tengok drama ke, kita banyak tengok orang makan hamun ke, ataupun kita banyak membaca ke, kita banyak belajar ke. So jaga fizikal kita, mental dan juga rohani. So kalau cara rohani ni, ikut setiap masing-masing, ada cara masing-masing. Tapi macam saya buat at least, okay, minima. Contoh minima, sehari biasanya saya akan baca buku waktu breakfast lah. Waktu breakfast, baca buku, at least 1 muka surat, mesti saya kena baca. Kalau tak baca tu rasa macam tak best. Baca je lah. Ataupun kalau tak sempat, waktu malam pula. And then kalau macam daripada segi rohani tu, okay, wajib baca mak surat. Kalau pagi tu tak baca mak surat ataupun solat lambat, kita tahu masa kita jadi pendek. Kalau kita nak masa kita tu lama, solat awal waktu, kita akan perasan, oh masa kita ni lagi tersusun, lagi lama. Dia umpama ni lah, kita dekat dunia ni, kita musafir. Kita tak tahu apa yang kita nak bawa pada akhirnya. Kadang-kadang bila kita dia berkait dengan bidang ni, bidang pendidikan ni, dan kita share benda yang bermanfaat, itulah mungkin bekal yang kita nak bawa kepada uh, akhirat nanti. Okay, dan kalau tengok balik, saya selalu cakap, betulkan niat. Kita bukan nak glamour, kita bukan nak viral, kita nak bagi manfaat dekat orang lain. Jadi, bila kita buat benda tu dengan niat yang betul, benda tu akan buatkan kita tambah pendapatan kita dan tambahkan juga kita punya pahala. Dan kalau macam saya puan dengar saya punya cerita tadi, saya tak ada niat untuk viral pun. Tapi sebab kita mungkin daripada niat kita tu dan semua tu datang daripada Allah yang bagi. Benda tu akan datang sendiri walaupun kita tak minta. Sebab tu kita buat betul-betul, kita tahu kita ada ilmu dekat bahagian ni. Jadi kongsikan selagi nyawa masih ada, just buat. So kalau macam saya nak share tips productivity, macam ibu influencer kan. Saya kalau setiap kali ada income kita, saya akan tambah satu gadget untuk bantu saya buat kerja saya lagi senang. Contohlah kalau macam sebagai ibu, mungkin saya beli benda yang senangkan saya nak masak. Contoh supaya kerja saya nak memasak lagi cepat. Saya pun tak ada maid. So semua benda kita kena buat sendiri. Kalau macam saya sebagai influencer, mungkin saya beli gadget yang senangkan saya nak edit video. Okay, contoh kita subscribe CapCut. CapCut senang. Dia terus buat edit. So benda-benda yang kecil-kecil macam tu pun akan membantu. Tapi macam saya cakap lah, kalau kita dulukan benda yang penting, macam saya sebagai ibu, dulukan benda yang penting, anak dan suami, kadang-kadang benda yang lain dia akan jadi lagi senang. Tanpa perlu kita bersusah payah untuk fikirkannya. Kalau selagi kita tak settlekan pasal anak dengan suami ni, benda yang lain tu akan jadi macam ada bercabar je. Itulah Puan. Okey, terima kasih banyak Puan Zuraida. So, itu dia pesanan Puan Zuraida, utamakan anak dan suami. Kan, apa ni, untuk antara tips penting untuk kita seimbangkan tugasan sebagai isteri, ibu dan influencer. Dan juga kalau ada duit, kalau dapat duit daripada, yelah dah buat TikTok kan, dapat komisen semua, belilah apa-apa, apa ni, gadget yang boleh memudahkan urusan kerja kita seharian. Okey. Jadi untuk sahabat-sahabat yang mungkin nak apa ni dapat tips yang lebih banyak, boleh follow je Puan Zuraida dekat TikTok.
Puan Zuraida Sahimi kan. Puan Zuraida rasanya boleh type Puan Zuraida akan nampak lah. Saya rasa banyak juga apa ni yang digital punya course kan Puan Zuraida yang Puan Zuraida Mm-mm. apa ni orang panggil jual, so boleh belilah terus dekat Puan Zuraida punya TikTok. Jadi untuk hari ini alhamdulillah dah selesai sesi kita bersama Puan Zuraida. Sekejap, tadi saya ada perasan cuma saya risau soalan-soalan ni. Tadi saya Mm-mm. perasan ada yang tanya soalan, saya takut tak terjawab soalannya. Saya baca sikit. Ada Okay. orang tanya Puan Zuraida, bila you waktu terbaik merakam video? Boleh ke? Okay, kalau saya akan rakam waktu saya paling banyak energi lah. Contohnya malam, Ah, pagi, pagi. Sebelum pagi. sebab kita start klinik start pukul 10. So dalam pukul 8 pukul 9 tu kita dah boleh record video. Kalau tak ada buat aktiviti lain. So waktu setiap orang tu berbeza-beza waktu Hmm. yang paling banyak energi. Okay, last peserta yang dekat sini ada yang nak tanya soalan kepada Puan Zuraida. Ada yang nak tanya? Keemasan ni, peluang keemasan ni. Kau senang dah dapat kontak Puan Zuraida ni. Ada. Ada soalan tak nak tanya? Puan Fadilah nak tanya ke? Kalau nak tanya, boleh tanya. Ambil sini. Boleh tanya, duduk kat sini. Sebab dekat saya punya ni nampak ke ni. Nampak kepada semua peserta. Last question dia Puan Okay. Kita memenuhi Saya permintaan. saya pun jarang nak share benda ni dekat public Kan? sebenarnya. Ah, tak Itulah. ada. Kita peluang keemasan ya. Peluang keemasan. Puan duduk sini sebab nampak dekat. Dapat nampak. Assalamualaikum Puan Zahira. Salam. Saya Hai. tanya, kalau macam kami, kita orang ni bukan, saya lah, saya bukan pakar, saya bukan doktor, saya bukan terapis dan bukan cikgu. Orang biasa lah ni, sebagai mak lah. Sebagai mak. Sebagai mak, bila kita buat sharing, uh, boleh saja tak, dari sudut pandang apa yang kita boleh share pada orang lain? Yang ilmu yang kami dapat ni pun daripada terapis, daripada pakar-pakar juga. Cuma macam mana kami boleh olah supaya benda tu boleh diterima dan bukan memandai-mandai. Mm-mm. Terima Okay, kasih. soalan yang bagus Puan. Okay, so apa yang kita boleh buat, kita petik je nama terapis yang mengajar kita tu. Contoh sekejap lagi Dr. Mahani datang, OT Aisyah pun ada. Oh, ikut OT Aisyah cakap, macam ni, macam ni, macam ni. Kena sebut nama OT Aisyah yang share. Kalau dapat rakam sikit, tanya dekat OT Aisyah, apa benda yang dia nak share? Okay, just ambil. Sebab tu macam dalam konten Mami Happy, uh, Puan memang minta untuk stitch kan? So boleh ambil saya punya point tu untuk stitch juga. Sebab kita memang tak boleh nak cakap kita pakar benda tu benda tu. So, kalau orang tu dia buat dia tak berjaya, dia tak percaya, dia dah tak percaya dah dekat kita. So macam mana kita nak menjual dia, nak bagi dia, didik dia lagi benda yang lain. So gunakan nama orang tu untuk kita bagi tahu, kita boleh temu ramah dia ataupun kita cakap okey, dalam kelas dengan Dr. Mahani, tunjuklah gambar kelas hari ni. Jangan lupa tangkap gambar sekali lagi. Dalam kelas dengan Dr. Mahani hari ni dengan OT Aisyah hari ni, tangkap gambar. Lepas tu cakap lah, OT Aisyah ada share 3 benda ni. Share lah balik macam tu. So benda tu jadi credible. Jadi orang boleh percaya dan orang nampak credibility dekat situ. Sebab tu pentingnya kita datang kelas ni kan. So Ya, yang minta maaf lah saya tak dapat datang. tak apa, maksud saya untuk peserta lah kan, sama ada online ke, yang fizikal ke. So kejap lagi kita akan dengar poin Uti Aisyah. So kita record video, buat banyak sikit, letak gambar. So nanti kalau dalam konten bolehlah petik nama. Kan? Tapi tak apa, sebab kita petik tu memang benda yang konten yang betul kan. Bukannya kita mengarut berapa kan. Kalau Dr. Mahani nanti kan. So Dr. Mahani beritahu macam ni. So boleh petik nama. So that's why kenapa pentingnya kita sebenarnya belajar dan berguru. Terima kasih banyak Puan Zuraida. Okay, untuk sesi Puan Zuraida, alhamdulillah telah berakhir. InsyaAllah semoga ada rezeki kita berjumpa lagi dengan Puan Zuraida. Semoga kami semua dapat semangat daripada Puan Zuraida untuk jadi yang betul. Puan Zuraida kata yang penting sebenarnya niat kita tu. Kalau saya dengar Puan Zuraida share, korang perasan tak sepanjang yang Puan Zuraida kongsikan, dekat dalam dalam kita orang punya kelas ni ada Puan Wawa Syauqi juga. Oh, So kelas hari ni dia special sebab ramai orang yang hebat-hebat. Okay, so sebenarnya yang saya dengar daripada Puan Zuraida cakap dari mula, niat dia tu. Niat dia tu jangan niat nak famous, jangan niat nak glamour, kan? Kalau kita niat nak berkongsi, insya-Allah semua benda dipermudahkan. Okay? So terima kasih banyak Puan Zuraida. Assalamualaikum. Insya-Allah kami okay, akan jumpa sambung lagi. seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Assalamualaikum. Apa lagi Puan Zuraida? Jumpa lagi.
Okey, terima kasih untuk semua.